So bola sepak ni kalau kita lihat sekarang ni banyak sangat dia punya senario, insiden yang berlaku tu kadang-kadang di luar daripada konteks, tetapi perlu seorang pengadil itu menggunakan intelligence dia untuk mengawal. Mereka ini perlu bertanggungjawab kerana setiap keputusan yang mereka buat itu menjadi contoh kepada orang lain. Okey, Assalamualaikum semua dan kepada semua fans Harimau Melaya. Hari ini secara eksklusif kita bertuah sebab hari ini kita dapat apa ni pengadil legenda kita sudi meluangkan masa iaitu Tuan Sukidin. So apa khabar Tuan Sukidin? Alhamdulillah, Waalaikumsalam. Saya sihat, sihat Alhamdulillah. Okey, kita kita pergi teruslah kepada agenda utama kita. Kita nak tahu seluruh rakyat Malaysia lah, terutamanya fans bola sepak Malaysia ataupun banggalah apabila ataupun lima termasuk Tuan sendiri dipilih untuk ke Piala Asia nanti. So uh, Tuan sebagai pakar teknikal boleh kuraikan sikit skop tu masa Piala Asia nanti. InsyaAllah, sebagai technical expert, sama juga seperti mana yang tugasan saya sepanjang di World Cup yang lalu bersama dengan FIFA. Jadi ada beberapa orang technical expert daripada kalangan 10 orang ni. Jadi tugas kita sudah tentu yang pertamanya adalah untuk uniformitikan filosofi AFC Football bersama dengan FIFA, di mana sebelum pertandingan ini dimulakan, kita terlebih dahulu perlu mempersiapkan pengadil-pengadil yang terlibat ini dengan bentuk falsafah bola sepak AFC sendiri, yang mana tak lari jauh daripada apa yang dikembangkan oleh FIFA. Jadi masa kita akan diambil untuk mempersiapkan mereka berkaitan dengan match control. Itu yang paling penting lah, match control, ya. Sebab semua orang tahu tentang laws of the game ini, tentang undang-undang permainan. Semua orang tahu. Dia orang boleh membaca buku, dia orang boleh bertanya dan sebagainya. Tetapi untuk uh, orang kata apa, macam kita dah ada ilmu tersebut, bagaimana kita nak praktikkan ilmu ini di atas padang, ya. Jadi ini yang kita katakan sebagai match control, game management. Ini penting dalam untuk membezakan di antara seorang pengadil elit, seorang pengadil yang benar-benar menjiwai watak sebagai seorang pengadil ataupun tidak. Jadi itu adalah antara tugasan di mana kita perlu uh, menyediakan mereka supaya nanti AFC mudah untuk memilih watak yang mana yang perlu digunakan untuk perlawanan-perlawanan yang tertentu. Jadi itu antara tugasan kita supaya kita seiring dengan kehendak apa nama itu, competition, ya. Sebab ini melibatkan negara, ya. Sebelum ini kita melibatkan Champions League, ni melibatkan klub-klub dalam sesebuah negara, tapi bila melibatkan sesebuah negara ini, dia nama negara tersebut, maka dia agak lebih sensitif, ya. Di mana kita perlu pastikan bahawa pengadil ini boleh bertindak dalam satu keadaan yang mungkin di luar jangka. Sebab bola sepak ni kalau kita lihat sekarang ni banyak sangat dia punya senario, insiden yang berlaku tu kadang-kadang di luar daripada konteks, tetapi perlu seorang pengadil itu menggunakan intelligence dia untuk mengawal supaya dia seiring juga, walaupun katakan terkeluar daripada undang-undang, tapi seiring dengan kemahuan ataupun what football expect daripada perlawanan tersebut, ya. Okay. Kita tahu untuk pemilihan ni kan dia bukan ambil masa yang singkat. Kriteria, apa kriteria yang dipilih oleh AFC untuk ngadil kali ini dan berapa lama tempoh yang sebenarnya dah pantau referee ni? Dia ni bukan daripada tahun ini, tetapi pemantauan ini dibuatkan daripada lebih daripada 4 ke 5 tahun yang lalu, ya. Sekarang-kadang kita dah ada satu orang pengadil itu yang telah kita kenal pasti mungkin 6 tahun yang lalu. Tapi kita menunggu masa yang sesuai untuk kita ketengahkan dia. Jadi kalau kita lihat dari sudut faktor Nazmi contohnya, dia telah bermula agak lama.
ya, daripada dia peringkat remaja, ya. Jadi dia telah dikenal pasti melalui perlawanan-perlawanan dalam Liga Malaysia contohnya, dalam perlawanan akhir. Jadi dia bila dia buat satu perlawanan akhir, itu sebagai satu batu loncatan lah, di mana bila kita buat perlawanan akhir ni, maksudnya orang akan nampak mana-mana negara di mana dunia ni pun tiba-tiba ada satu perlawanan akhir. Dia akan tengok, oh ini perlawanan akhir siapa ni? Tengok, oh young referees, budak baru lagi ni. Baru diketengahkan, belum FIFA lagi dan sebagainya. Tapi dia dah buat satu perlawanan akhir, bermaksud dia ada kualiti di situ yang kita bukanlah kata dia sempurna, tetapi dia mempunyai potensial yang baik. Jadi bermula daripada situ sehinggalah apa nama ni, dua tiga perlawanan yang melibatkan perlawanan di peringkat AFC, di mana saya lihat, dan bukan sahaja saya, ya, jadi kita kata dia bias pula kan negara kita, tetapi tentu dia dilihat oleh beberapa kalangan expert yang lain. Contohnya dalam perlawanan di competition AFC seperti Under 23 atau Under 17 atau apa-apa lagi perlawanan yang melibatkan AFC ini, maka dia telah menunjukkan beberapa kualiti yang kita yakini dapat memberi impak kepada perlawanan di peringkat tertinggi. Khususnya kalau katakan di AFC ni, yang paling tinggi sekarang ni ialah Asian Cup lah. Dia ni seperti mana World Cup, ya, untuk di kalangan Confederation ni dia sebagai World Cup lah. Jadi bila kita lihat kualiti seseorang pemain tersebut, termasuk Nazmi tadi ni, jadi kita lihat dari sudut faktor bagaimana dia mampu mengawal crucial moment. Crucial moment ni contohnya dalam keadaan tekanan, ya, di mana ada tekanan di kawasan penalty area, tekanan dari sudut faktor di mana pemain memberi tekanan, pengurus pasukan ataupun pegawai-pegawai pasukan, penonton dan sebagainya, bagaimana mereka ni memberikan tekanan dan dia pula ni dapat menyerap, adapt dia punya impact tadi dan mengawal perlawanan dalam sudut pandangan kita. Dia ada calmness, dia ada intelligence, dia ada crucial impact yang dia dapat berikan kepada satu perlawanan tersebut. Jadi itu antara beberapa kriteria yang kita kenal pasti, ya, bukan setakat buat video test, buat apa nama tu, trivia test dapat high mark sebagainya, tidak. Itu hanyalah sebagai satu input, tetapi impact yang paling besar adalah bagaimana seseorang tersebut dia dapat mengenali atau memahami uh, apa pemain itu perlukan, apa yang diperlukan oleh football pada hari ini. Jadi itu antara kriteria besar yang kita perlu ada pada seorang pengadil. Okay. Tuan, kita tahu tak silap saya, Nazmi ni antara anak didik Tuan kan. So mungkin Tuan dah kenal dia. Mungkin dengan pengadil lain macam Ravi Chandran, Zairul Khalil dengan Arif Syamil tu, macam mana Tuan melihat ketiga-tiga ni yang selain Nazmi? Ravi Chandran dia adalah expert untuk bahagian fitness. Dia juga akan bersama dengan saya nanti, insyaAllah. Dan untuk dua orang lagi assistant ini, kalau kita lihat pembabit mereka ini saya tidak jelas, tetapi saya lihat beberapa perlawanan yang telah mereka bersama, ya, seperti Zainul dan juga Arif. Arif antara seorang yang agak bijak, ya, dalam mengenal pasti keperluan seseorang pengadil. Begitu juga dengan Zairul, dia ni ada satu kebijaksanaan untuk adapt, untuk bersama dan memahami apa yang pengadil perlukan. Bukan hanya setakat offside. Offside ini kalau untuk pengadil di peringkat Champion League, Asian Cup, AFC punya tournament ni, dia ni mudah sebenarnya untuk offside. Tambah-tambah lagi kalau ada VAR nanti kan mereka akan kurang sedikit tekanan. Tetapi untuk, saya katakan offside tadi, siapa-siapa pun dia boleh judge untuk offside. Tetapi bagaimana kita nak flowkan game walaupun ada offside, bagaimana kita nak pastikan masa yang sesuai untuk menghentikan atau indicate dekat kita punya referee ni untuk hentikan permainan. Dan selain daripada offside ini, yang saya fikir lebih besar seperti yang kita cakapkan tadi adalah tentang match control.
di mana asisten ini saya lihat kedua-dua mereka ini satu perlawanan yang saya lihat mereka dapat fahami apa yang pengadil Nazmi ini perlukan dalam perlawanan tersebut. Sebab kadang-kadang kita lihat ni kebanyakan assistant dia suka immediate apa tu flag kan, raise the flag and then ask referee untuk stopkan perlawanan. Jadi perlawanan tersebut kita lihat jadi boring, Panggil lah. jadi dull, jadi orang pun tak berapa nak seronok. Orang tengok macam seolah-olah assistant yang apa tu control game, ya. Tapi saya lihat dua orang ini dia dapat memahami rentak Nazmi ini. Bila mana Nazmi perlukan, benar-benar perlukan supaya perlawanan itu dihentikan disebabkan oleh insiden seperti Law 12 yang melibatkan foul and misconduct. So dia orang ni dapat. Begitu juga dengan urgensi yang ada pada kedua-dua orang ini untuk membantu Nazmi dalam keadaan yang crucial yang mana melibatkan mass confrontation ataupun apa itu tekanan yang diberikan oleh pegawai yang berdekatan. Contohnya untuk Zairo saya lihat pernah berlaku mana dia bijak menyerap apa tu tekanan daripada apa tu pegawai ataupun pemain simpanan salah satu perlawanan dalam Liga Malaysia. Jadi saya rasa ini adalah satu uh, orang kata apa input ataupun satu keperluan yang mana perlu ada dan juga dapat difahami dengan mudah oleh Nazmi di mana dia saya lihat agak selesa dalam mengendalikan perlawanan bersama dengan mereka berdua ini. Jadi dia ni kena ada sense of macam family lah. Kalau kita cubit paha kanan tu, paha kiri terasa dah sakit dah. Dia tahu dah apa yang referee ni kehendak dia. Sebab finally orang akan tengok pengadil tersebut, bukan nak tengok assistant kedua, tapi nak tengok referee tu bagaimana. Tetapi kena ingat juga mereka ini sangat penting dalam dalam satu pasukan itu. Assistant juga sangat penting sebab kalau mereka membuat satu kesilapan maka tanggungjawab pengadil juga yang akan dihadapi oleh pengadil, ya. Jadi kita sangat berharaplah tim ini ataupun trios ini akan sentiasa kekal dengan momentum yang baik sepanjang Asian Cup nanti, dan yang paling penting sebelum ke Asian Cup, sebab itu cuma paper kan. Nama sekarang cuma paper. Saya pun sama juga atas paper saja kan. Nanti nak sampai sebelum sampai ke Asia Cup tu dia banyak lagi dia punya halangan. Mungkin withdraw, mungkin nama saya kena keluar, mungkin nama Nazmi dan rakan-rakan yang lain mungkin terkeluar disebabkan oleh persiapan daripada sekarang ini. Jadi personality dia, tanggungjawab dia dalam masa yang terkini, ya, dalam perlawanan Liga Malaysia, juga perlawanan di sekarang dia tengah buat Champion League di apa nama tu di Thailand sekarang ni kalau tak salah saya, dan selepas itu dia akan pergi ke Asian Game. Jadi dua perlawanan ini sangat penting, Champion League dan juga Asian Game. Jadi kalau katakan kita tidak mahu berlaku, tapi kita doakan yang terbaik lah, doakan yang terbaik. Saya berharap dia dapat mempersiapkan diri, memberikan persembahan yang terbaik dalam perlawanan di Champion League di Thailand, di Buriram. Dan juga selepas ini dia akan 16 hari bulan, mungkin 17 dia akan berangkat ke Asian Game. Jadi saya berharap dia juga dapat berikan persembahan yang cemerlang di kedua-dua pertandingan ini. Jadi ini sangat penting kerana kalau berlaku sesuatu yang tak enak, tak elok, jadi ada impact juga nanti untuk Asian Cup. Okay. Oh, maksudnya pemilihan dah ada, senarai nama dah ada, tapi belum menjamin tempat. Dia based on performance dia sebelum ke Piala Asia. Begitu juga di FIFA sudah ada satu senarai yang kita lihat jelas, tiba-tiba di akhir, di saat-saat akhir ada yang terkeluar disebabkan oleh beberapa perkara seperti fitness, mungkin kecederaan dan juga mungkin juga masalah peribadi yang melibatkan image bola sepak. Jadi setiap yang terpilih ini dia perlu menjaga nama baik, sebab kita tentu tak nak nanti bila pergi dekat Asian Cup tiba-tiba keluar satu news referee ini sekian-sekian terlibat dengan something skandal dan sebagainya. Jadi kita tak mahu masalah peribadi mereka akan menjejaskan image AFC untuk pertandingan tersebut. Okay,
yang referee-referee ni ada tak hubungi tuan untuk maybe dapatkan sikit nasihat ke apa pandangan ke lepas dia nama dia orang tersenarai? Alhamdulillah mereka ini sentiasa berhubung walaupun tidak terpilih. Dan saya juga bangga sebab mereka ni tak pernah sekalipun bertanya, contohnya bolehkah saya dapat itu, saya dapat ini. Jadi itu yang membanggakan saya lah. Tidak seperti setengah ni kadang dia macam berbaik dengan kita sebab ada sesuatu. Orang kata apa, ada udang di sebalik batu. Tapi budak-budak, sorry budak-budak pula kan. Apa ni, pengadil ni, Nazmi, Zahiru dan juga Arif ni, sepanjang yang saya kenali mereka, sepanjang masa saya aktif bersama dengan FAM sebelum ini pun, mereka sering bertanya, sentiasa terbuka, sentiasa dia suka mendengar, very humble person. Dia orang ni suka mendengar nasihat, bertanya selalu, tidaklah setiap hari, tapi ada ketika bila keadaan yang tertentu tu mereka bertanya pendapat bagaimana mereka dapat memperbaiki. Jadi mereka ni juga ada satu will yang saya tengok sangat menarik, iaitu mereka ada sifat kendiri yang mana ingin melakukan sesuatu perubahan. Kadang-kadang saya lihat rakyat Malaysia pun kadang sukar nak terima contoh persembahan Nazmi lah. Contohnya kalau katakan penalti yang tidak diberikan, contohnya bukanlah kata semuanya perfect, tetapi ada benda kadang-kadang itu dia grey. Dia nak katakan penalti or not penalti, but he choose untuk tidak berikan penalti, dan pada pandangan saya adalah satu keputusan yang baik. Tapi pada pandangan mata masyarakat, dia lihat ini sebagai apa budak ni buat, apa dia orang kutuk macam-macam kan. Tapi itulah bola sepak moden, dia makin berkembang sekarang. Dan apa yang kita dapat lihat sekarang ini, kebanyakan pengadil kita yang keluar untuk urusan luar negara, bila dia balik buat game, kita lihat ada satu perkembangan yang agak sedikit. Kadang-kadang kita lihat aneh, apa keputusan dia buat ni kan. Tapi itulah perubahan dalam bola sepak negara, perubahan dalam kepengadilan, di mana keputusan-keputusan tersebut kita namakan sebagai crucial decision yang ada ketika orang tak dapat terima. Tapi dari sudut teknikal, dia adalah keputusan yang tepat. Jadi janganlah kita terkeliru, janganlah kita rasa macam apa ini kan, berat sebelah ke, ataupun dah pening dah ke budak ni kan. Jadi tak, jadi itu adalah satu saya rasa satu perkembangan yang baik di mana dia dapat mengadaptasi falsafah bola sepak moden terkini. Okay, tuan melihat dengan ada senarai baru ni kan, mungkin selepas ni jadi benchmark untuk pengadil-pengadil di Malaysia lain untuk terus berusaha keras untuk antara satu impian lah untuk mengendalikan perlawanan besar di peringkat Asia. Ya, baru-baru ini saya ambil sedikit masa. Baru ini saya ada terlibat dengan AFF under, saya ingat lupa, under 17 mungkin. Yes, under 17 mungkin ya, di Ranong, Thailand. Dan salah seorang pengadil yang terlibat situ adalah daripada Malaysia, Usaid, nama penuh mungkin Muhammad Usaid kalau tak salah saya. Sebab saya pergi cuma untuk prepare referee ini untuk pertandingan di AFF, dan saya lihat Usaid ini juga ada kemahuan yang sangat baik, dan ada sedikit sebanyak dia mengikut tempo seperti mana Muhammad Nazmi, ya. Jadi apa yang kita dapat lihat di sini ialah pengadil yang terlibat di luar negara kebanyakannya yang khususnya terlibat dengan competition. Bila ada competition, dia akan ada technical expert, ada coach dekat situ yang mana akan secara segar, selepas perlawanan dia akan berikan pandangan. Selepas perlawanan besoknya kita ada debriefing di mana kita akan kumpulkan data, kumpulkan perlawanan-perlawanan tadi ni, kita editkan dia punya klip dan kita akan pamerkan, tunjukkan kepada mereka bagaimana penambahbaikan boleh dibuat. Ya. Jadi disebabkan itu saya lihat kebanyakan pengadil yang terlibat dengan kompetisi di luar ini, bila dia pulang dia ada perkembangan yang baik. Dan saya agak kurang sedikit aktif dengan FM buat masa kini sebab terlalu sibuk dengan tugasan yang lain. Dan apa yang saya dapat lihat,
Nazmi, Amirul, ya, Usaid, mereka telah memberikan impak kepada kalangan yang baru, ya, kalangan yang baru, pengadil-pengadil yang baru. Dan kita dapat lihat jumlah ataupun peratusan yang ingin mengambil ujian ke pengadilan kelas 3 itu berada dengan kelas C lah, kelas 3 di Malaysia ni semakin hari semakin saya fikir bertambah. Saya dapat makluman semakin bertambah. Jadi maksudnya mereka ini mendapat pendedahan daripada kalangan pengadil yang live di kaca TV. Jadi mereka ada keinginan untuk mencontohi, mengikuti jejak langkah idola mereka. Jadi apa yang saya dapat gambaran ialah bila ditanya kenapa mereka mengambil peperiksaan kelas 3 ini ataupun kelas C nasional ini, katanya ingin terlibat seperti mana pengadil yang dia lihat di kaca TV. Jadi bukan setakat Azmi sahaja, termasuklah pengadil-pengadil yang mana yang live game. Jadi personality mereka appear di kaca TV, mereka ini perlu bertanggungjawab kerana setiap keputusan yang mereka buat itu menjadi contoh kepada orang lain, khususnya mereka yang ingin melibatkan diri dalam perlawanan-perlawanan di peringkat Liga Malaysia. Jadi yang generation ini bila dia lihat, wow, ini dia rasa bangga sebab apa? Antaranya ialah dia kagum bagaimana seorang pengadil dapat mengawal belasan pemain dalam satu pertandingan. Jadi saya berharaplah satu apa nama ni pendedahan ini saya berharap kepada pengadil-pengadil Liga Malaysia, pastikan sedia. Jangan pergi turun ke padang itu hanya untuk perlawanan tersebut. Tidak. Apa yang dibuat untuk perlawanan tersebut akan menjadikan kenangan banyak. Mungkin berpanjangan, mungkin bertahun-tahun. Jadi setiap keputusan yang baik, setiap keputusan yang kurang baik itu akan memberikan implikasi sama ada positif ataupun negatif kepada masyarakat kita. Jadi kita perlu mempunyai tanggungjawab yang padu, yang besar supaya setiap perlawanan itu menjadi kenangan yang indah untuk apa nama tu dinikmati oleh semua pihak.